Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Hafizah Zulkifli dan rakan sekelas sekalian. Bagi memenuhi tugasan kedua berkumpulan subjek ini, Pentaksiran Pembelajaran GGGA 5022, kumpulan kami iaitu terdiri daripada saya, Rozatul Zuhairah binti Rashidi, Rabiatul Adawiyah binti Rashidi, Nurul Khalidah Izian binti Khalid, Nur Rashikah binti Nordin, Nurul Hidayah binti Abdul Rahim dan Rahimah binti Osman. Kami telah memilih artikel bertajuk Kajian Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu PBD Sekolah Rendah 2021. Artikel ini mempunyai 13 muka surat termasuk dengan rujukan. Tahun diterbitkan ialah pada tahun 2021. Penulis bagi artikel ini ialah Unit Penyelidikan dan Pentaksiran Bilik Darjah, Sektor Dasar dan Penyelidikan Kurikulum, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, bagi takrif pentaksiran bilik darjah. Apa itu pentaksiran bilik darjah sebenarnya? Jadi, mari kita tengok dengan lebih lanjut. Pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Maksudnya kat sini, ujian yang kita lakukan tu untuk kita tahu perkembangan murid tu. Contohnya, kita ajar dia A hingga Z, huruf kan. Kita nak tahu adakah murid pertama dah dapat A sampai M sama dengan murid kedua A sampai M. Dan bila kita lakukan pentaksiran dalam bilik darjah, automatik kita dapat tahu perbezaan dia. Yang murid sekian boleh A sampai M, dia dah hafal. Murid sekian A sampai Z. Dekat situ kita tahu. Seterusnya, pentaksiran bilik darjah ini berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Apa itu formatif dan sumatif? Perbezaannya, formatif itu pentaksiran dilakukan saat ataupun ketika proses pembelajaran dijalankan. Tapi sumatif pula dilakukan ketika akhir pembelajaran. Jadi formatif tu, masa kita tengah ajar-ajar tu, kita bagi dia satu ujian untuk tahu apa-apa. Maksudnya kita nak tahu perkembangan pelajar tu lah. Macam tu. Kalau sumatif tu kita dah habis ajar semua satu bab, lepas tu kita bagi pula ujian dan kita tengok kat situ perkembangan pelajar tu, pencapaian dia macam mana. Sekian saja daripada saya. Ringkasan artikel. Artikel yang dikaji adalah berkaitan dengan pelaksanaan bilik darjah PBD Sekolah Rendah. Di dalam artikel ini menceritakan tentang bermulanya PBD dalam sistem pendidikan. Sistem PBD ini dikenali sejak tahun 2016. Namun pada tahun 2021, sistem PBD ini telah digunakan secara keseluruhan di peringkat sekolah rendah, di mana pada tahun tersebut UPSR telah pun dimasukkan. Okey, seterusnya terdapat pelbagai usaha yang diulas dalam artikel ini untuk meneruskan penggunaan sistem PBD dalam pendidikan sekolah rendah. Okey, antara usaha yang diulas adalah meningkatkan kemahiran yang spesifik dalam melaksanakan pentaksiran. Selain itu, mempunyai kemahiran membina instrumen, melaksanakan pelbagai bentuk pentaksiran dan mentaksir markah ujian. Okey. Di sebalik usaha yang dilakukan, terdapat juga isu-isu yang menghalang usaha tersebut. Okey, antaranya adalah isu PDPR, isu kekangan masa, isu kurangnya kemahiran dalam melaksanakan PBD, isu pertimbangan profesional, isu beban tugas guru dan faktor ibu bapa. Okey, yang terakhir sekali, PBD telah menjadi pentaksiran yang baik kepada pelajar. Okey, ini merupakan adalah keseluruhan daripada artikel yang dikaji, menunjukkan bahawa pelaksanaan PBD ini dapat memberi kesan yang kesan pentaksiran yang baik, walaupun terdapat pelbagai cabaran untuk menjayakan PBD ini.
Okey, pelbagai kaedah juga telah dinyatakan untuk menangani isu-isu yang telah menjadi penghalang kepada usaha tersebut. Okey, itu sahaja ringkas artikel daripada saya. Seterusnya adalah di bahagian kelemahan artikel. Terdapat beberapa kelemahan yang boleh dikupas dalam artikel ini. Antara kelemahan yang kami dapat dalam artikel ini adalah dari segi sasaran pembaca. Penulis ini lebih memfokuskan kepada satu pihak dan menunjukkan sasaran itu lebih kepada pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan, khususnya kepada guru. Hal ini boleh dilihat dari cara penyampaian penulis itu sendiri dalam penulisan yang hanya merujuk kepada guru yang menjalani pentaksiran menggunakan pentaksiran bilik darjah. Seterusnya, penulis juga telah mengambil rujukan yang melebihi daripada 5 tahun daripada tahun penulis ini menulis artikel. Artikel ini telah ditulis pada tahun 2021. Namun, penulis menggunakan rujukan pada tahun 2013, 2015 dalam menerangkan kajian yang telah dibuat dan menggunakan rujukan tersebut dalam menerangkan tahap kemahiran guru di sekolah. Sebenarnya, terdapat banyak lagi rujukan yang boleh dibuat rujukan berkaitan tahap kemahiran guru di sekolah yang relevan dalam lingkungan 5 tahun daripada tahun penulis menulis artikel ini. Seterusnya, penulis juga tidak menekankan akan cadangan yang bersesuaian dan bagi kepada cabaran yang telah dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan PBD. Dalam artikel ini, penulis hanya menekankan kelebihan dan pelaksanaan PBD sahaja. Banyak lagi skop yang perlu penulis tekankan dalam penulisan artikel ini. Sebagai contoh, cadangan penyelesaian akan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan. Dalam artikel ini, penulis telah membahaskan tentang cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan PBD, namun tiada cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, penulis tidak menyentuh dalam memberi cadangan kepada orang awam dalam melaksanakan kajian lanjut. Pada saat ini juga pelaksanaan PBD masih lagi berlangsung. Seharusnya penulis harus mencadangkan kawasan dalam pendidikan atau perbincangan lanjut, khususnya dalam bidang pendidikan di Malaysia. Pelaksanaan PBD merupakan proses yang berterusan dalam sesi PDP, maka kajian tentang PDP harus diperluaskan lagi. Okey, seterusnya adalah kelebihan artikel. PBD membolehkan proses pembelajaran pelajar diperkukuh dan guru dapat mengenal pasti keberkesanan proses PDP dalam bilik darjah sama ada telah tercapai atau belum. Melalui proses yang telah dikumpulkan, guru boleh membuat analisis keberkesanan proses PDP, membuat refleksi dan menambah baik proses serta strategi PDP. Guru dapat mengesan perkembangan pelajar secara menyeluruh sambil mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam pembelajaran agar tindakan susulan yang sesuai sama ada untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran pelajar dalam dapat diambil secara terus. PBD bukan sekadar meningkatkan keberkesanan proses, malah dapat membantu ibu bapa dan pihak sekolah merancang tindakan susulan bagi meningkatkan penguasaan dan pencapaian pelajar. Baiklah, seterusnya isu berkaitan dengan artikel ini. Yang pertama adalah isu berkaitan PDPR. PDPR yang berlaku ketika pandemik COVID-19, iaitu ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Ini demikian kerana masalah internet dan juga kekangan peranti untuk menyertai kelas secara online tersebut. Maka kesannya kepada murid mereka ketinggalan dan juga mereka leka dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru, maka menyukarkan guru untuk mentaksir hasil kerja para pelajar. Isu yang kedua ialah kekangan masa. Guru perlu bijak menyusun masa, menyelesaikan tugas menggunakan masa dengan efisien. Isu yang ketiga, kurang kemahiran dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Kurang penguasaan
dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah ni adalah berpunca daripada kurangnya penguasaan dalam SKP. Untuk isu yang keempat, pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional ini guru tidak yakin dan akan berasa bimbang tidak berlaku adil dalam mentaksir prestasi para pelajar. Seterusnya, guru-guru ini perlu memperkembangkan ilmu dan melakukan perbincangan sesama rakan pendidik untuk meningkatkan lagi kompetensi dalam membuat pertimbangan profesional ini. Okey, seterusnya isu yang kelima berkaitan beban tugas guru. Guru-guru merasa terbeban untuk mengurus dokumen berkaitan pentaksiran bilik darjah ini. Seharusnya guru tidak perlu merasakan ini adalah sebagai bebanan kerana mengurus data ini juga merupakan tugas hakiki guru. Isu yang terakhir ialah faktor ibu bapa. Ibu bapa juga perlu adanya kepercayaan kepada guru-guru dalam pentaksiran bilik darjah ini. Akibat daripada ketidakpercayaan ini adalah kurang pertimbangan profesional daripada para guru itu sendiri. Kesan daripada ketidakpercayaan ini menjadikan antara kedua-dua belah pihak ini sukar untuk memberi kerjasama dalam melaksanakan PBD. Jadinya perlu adanya kepercayaan daripada ibu bapa kepada guru untuk menjalankan PBD ini untuk kebaikan anak-anak mereka juga. Okay, untuk cadangan penambahbaikan berkaitan isu artikel. Cadangan pertama, guru perlu bersedia dan berpengetahuan. Seorang guru itu perlulah sentiasa meningkatkan kemahiran yang spesifik dalam melaksanakan pentaksiran yang berkesan. Antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang guru ialah pengetahuan kandungan yang mencukupi. Untuk cadangan seterusnya, tingkatkan lagi latihan dan bengkel guru. Okay. Pihak-pihak tertentu seperti pihak KPM, PPD dan LPM perlulah sentiasa menyediakan pelbagai pendedahan yang lebih terperinci dari aspek kursus, latihan dan bengkel kepada guru-guru. Ini untuk mengukuhkan lagi tahap kemahiran yang perlu ada pada seorang guru untuk melakukan pentaksiran. Dan seharusnya guru-guru yang melakukan PBD ini mestilah guru yang mahir ataupun yang berkemahiran dalam subjek tersebut untuk menilai murid tersebut mengikut standard piawai dalam PBD. Cadangan seterusnya, guru mestilah mahir dan berketerampilan dalam pedagogik pelbagai. Guru mestilah mahir dan menggunakan pelbagai kaedah dan strategi PDP yang betul semasa menjalankan PDP di dalam kelas. Contohnya seperti pengajaran dan pelajaran yang berpusatkan murid. Okey, cadangan seterusnya, guru perlulah memahami perkembangan dan menyayangi murid. Ini adalah kerana untuk melahirkan keputusan yang adil. Guru pada zaman sekarang seharusnya mampu untuk menilai perkembangan murid yang sesuai dengan kebolehan mereka. Seterusnya, tidak berlaku pemarkahan yang tidak telus di kalangan murid. Justru akan berlaku ketidakpuasan hati di kalangan beberapa murid tersebut. Cadangan seterusnya, kemahiran kaunseling. Di sini, guru juga perlu mempunyai kemahiran kaunseling ketika berurusan dengan pelajar. Contohnya, kemahiran untuk membantu menangani emosi, sosial dan juga pelbagai lagi perkara yang menjadi masalah kepada golongan remaja pada zaman sekarang. Kesimpulannya, untuk proses PBD ini atau penilaian ini, guru haruslah bersikap amanah, adil dan melakukan tugasan dengan sebaik mungkin untuk membentuk kejadian murid itu. Okay. Sekian sahaja daripada grup kami. Terima kasih.